Medical Card mampu milik serendah RM2.35 sehari ditawarkan oleh Amir Hasim AIA Elite Planner. Perlindungan sehingga berumur 100 tahun, urusan kemasukan wad dengan mudah, bahkan proven sebagai servis dari top agensi di Malaysia. Amir Hasim juga menawarkan hibah dengan tagline satu keluarga, satu hibah. Pakej ini ditawarkan serendah RM39 untuk lelaki, RM29 untuk perempuan dan serendah RM50 untuk pasangan, dan anda bakal mendapat faedah kematian biasa RM50,000, faedah kematian kemalangan RM100,000, faedah hilang upaya RM50,000 dan tempoh matang sehingga 70 tahun. Jangan lupa untuk dapatkan medical card dan hibah dari Amir Hasim untuk perlindungan diri anda dan keluarga. Untuk maklumat lanjut, korang boleh tekan link yang aku sediakan di ruangan description di bawah. Kin Sama Channel, sebuah channel yang mengetengahkan sekumpulan pemuda yang sentiasa mencuba perkara-perkara baharu dalam setiap keadaan. Antaranya driving range, interviewing the public, camping, sport event dan banyak lagi. Currently channel Kin Sama baru je ada 109 subscribers dan hoping for your support supaya Kin Sama dapat capai 1000 subscribers dalam masa yang terdekat. Video dorang yang paling terlaris adalah video bertajuk Cringe Interview yang beroleh 4,800 tontonan. Jom kita tengok sikit. Jom guys, kita sama-sama subscribe channel Kin Sama supaya channel diorang lebih maju in the nearest future. Link Kin Sama aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kim Isko Virtu and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan berdiskusi berkenaan dengan One Piece. So, senjata merupakan satu perkara yang penting dalam dunia One Piece, terutamanya bagi kebanyakan daripada mereka yang tidak mempunyai kemampuan Devil Fruit. And of course, pedang merupakan senjata yang paling masyhur yang sering digunakan oleh watak-watak dalam dunia One Piece, terutamanya dalam kalangan lanun-lanun yang berlayar di lautan. Sehingga kan aku yakin dan percaya korang masih ingat lagi dengan satu scene yang merupakan satu fenomena berkaitan dengan pedang yang telah ditunjukkan kepada kita dalam manga pada chapter yang ke-97 muka surat 15 dalam episod yang ke-49 anime, iaitu ketika Zoro memilih untuk mendapatkan pedang Sandai Kitetsunya dengan mempertaruhkan tangan kirinya untuk melihat sama ada sumpahan yang ada pada pedang tersebut lebih kuat daripada laknya ataupun tidak. Sekalipun setelah dipublishkan selama 23 tahun dan dianimasikan lebih daripada 22 tahun, namun keseruan scene tersebut masih lagi dapat kita rasai apabila kita menontonnya. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa sinonimnya pedang dengan anime One Piece. So guys, dalam video kita pada kali ini aku akan kongsikan dengan korang semua tentang One Piece Data Sword Grade yang kita dapat lihat dalam booklet Road to Laugh Tale volume kedua muka surat 10 dan 11, yang mana dalam dua muka surat ini Oda telah meng-highlightkan kepada kita nama-nama dan grade bagi setiap bilah pedang yang telah diperkenalkan kepada kita sepanjang siri One Piece sehinggalah ke chapter yang ke-1053 yang lepas. Di tengah-tengah booklet ini, di antara muka surat yang ke-10 dan 11, Oda menunjukkan kepada kita satu tulisan yang dituliskan dengan besarnya yang tertulis bahawa sebilah pedang dikatakan memilih tuannya yang tersendiri, dan kemudiannya Oda menuliskan dengan tulisan yang kecil bahawa pedang dan tuannya dilihat sentiasa akan mencari jalan untuk berjumpa antara satu dengan yang lain sekalipun dalam keadaan yang sangat tidak dijangka. Dah macam Devil Fruit Zoan dah pedang ni guys. Yalah, sebelum ini dalam chapter yang ke-1044 muka surat 3, Gorosei pernah bagi tahu yang setiap buah iblis type Zoan mempunyai keinginan untuk memilih pemakan buah tersebut kan. So begitulah juga dikatakan dengan pedang-pedang yang ada dalam dunia One Piece ni. Jadi jom kita tengok siapakah si dia yang telah terpilih untuk menggunakan pedang-pedang ini. Apakah grades bagi setiap pedang yang telah memilih tuannya dan apakah informasi menarik yang kita dapati dalam booklet pada kali ini. So jom, let's proceed with the content. Pada bahagian atas muka surat yang ke-10 booklet Road to Laugh Tale volume 2 ini, Oda telah meng-highlightkan kepada kita tentang Name Blade, yang mana dalam kalangan senjata yang banyak dalam dunia One Piece ini, inilah pedang-pedang yang telah ditempa oleh celebrated masters of the art, iaitu the 12 Supreme Wazamono, the 21 Excellent Wazamono dan the 50 Fine Wazamono. Kemudiannya kita telah ditunjukkan oleh Oda dengan 4 pedang yang tergolong dalam kategori the 12 Supreme Wazamono, iaitu yang pertamanya adalah Murakumo Giri milik Edward New
Newgate aka Whitebeard yang merupakan sebuah Naginata dengan daya tahan luar biasa sehingga kan Whitebeard mampu untuk menyalurkan kuasa penuh gura-gura nominya melalui senjata tersebut. Agak-agak korang kan, kenapa Murakumogiri ni tak ada orang pun yang nak ambil selepas daripada kematian Whitebeard? Padahal Naginata ni the 12 Supreme Wazamono kot. Lagikan pula Naginata ni kan ada dekat pusara Whitebeard je, bukannya disimpan dalam sesuatu ruangan yang tertutup pun. Cuba korang tinggalkan pendapat korang di ruangan komen di bawah. Okay? Well, for me mungkin disebabkan alasan awal tadilah pedang yang memilih tuannya. Tapi itulah, sebelum ni Tashigi bukan main bersemangat lagi nak kumpul dan simpan pedang-pedang yang bergrade ni kan, supaya tak jatuh di tangan orang jahat. So cuba korang komen sikit. Dan bagi aku, kemampuan untuk menyalurkan kuasa Devil Fruit melalui pedang merupakan satu perkara yang sangat menarik. Sebabnya kita semua dah familiar dengan pedang yang bersalut haki yang dikeluarkan oleh pemiliknya. Akan tetapi untuk menyalurkan pedang dengan kuasa Devil Fruit boleh dikatakan sesuatu perkara yang rare. Yalah, mana taknya pedang bersalut haki itu semua watak pun mampu untuk lakukan apabila mereka berjaya untuk menguasai haki. Sedangkan untuk pedang bersalut Devil Fruit Power ni pula, kita hanya dapat lihat pada beberapa watak sahaja, yakni watak Whitebeard itu sendiri, Trafalgar di Waterloo, Brooke, Diamante, Hawkins, Shiryu, Shiki, Big Mom dan Struzan sahaja. Which is hanya ada 9 sahaja watak yang mempunyai kemampuan yang rare ini. Okey, aku tahu mungkin ada antara korang yang mula tertanya-tanya, macam mana pula dengan pedang Ice Saber milik Aokiji tu pula? Bukan ke pedang tu pun sama? Jawapannya adalah tidak. Untuk kategori pedang macam Ice Saber ni, mereka tergolong dalam Devil Fruit Generated Blade. Maknanya pedang ini terhasil daripada kemampuan buah iblis pengguna itu sendiri, dan bukannya kuasa Devil Fruit itu yang disalurkan melalui pedang mereka. Antara contoh lain bagi Devil Fruit Generated Blades juga termasuklah Desert Spada yang digunakan oleh Sir Crocodile, Amano Murakumo, Borsalino Kizaru, Blue Sword, Julius Caesar dan Espada Girl Baby 5. Habis tu macam mana pula dengan pedang gajah milik Spandam tu? Okey, pedang gajah itu pula ataupun nama sebenarnya adalah Fangfrit merupakan special sword yang mana menurut Library of Ohara, pedang Fangfrit ini merupakan pedang yang telah menelan Devil Fruit Zouzou Nomi itu sendiri, dan pedang ini mampu untuk bertukar menjadi seekor gajah. Dalam bentuk hybridnya pula, pedang ini mampu untuk memanjangkan dirinya seperti cemeti dan mampu bergerak sendiri untuk mengejar mangsanya, menjadikan pedang ini satu pedang yang sangat berbahaya. Tapi pedang ini bukanlah pedang yang menyalurkan kuasa Devil Fruit penggunanya, malah pedang itu sendiri yang mempunyai kuasa buah iblis Zouzou Nomi. Dan antara pedang spesial yang lainnya juga adalah Asian Whip yang digunakan oleh Om. Pedang ini pula menggunakan kemampuan dial yang terdapat di Skypia yang menghasilkan sejenis Iron Cloud yang mampu untuk berubah bentuk ketika digunakan dalam pertempuran. Dan special sword yang terakhir adalah Burn Blade milik Kamikiri yang juga merupakan dial powered sword. Alright guys, sambung balik ke booklet Road to Laugh-Tale volume 2 kita. Kemudian pedang yang kedua dalam The 12 Supreme Wazamono pula adalah pedang Ace milik Gold D. Roger, yang mana pedang ini merupakan pendeman sejati Gold D. Roger sepanjang pengembaraannya, dan nama pedang ini juga akhirnya telah diberikan kepada anak lelakinya iaitu Portgas D. Ace aka Gold D. Ace. Orang juga meng-highlightkan kepada kita bahawa pedang Ace milik Roger ini pernah bertembung dengan Murakumogiri milik Whitebeard. Pedang yang ketiga dalam keluarga 12 Supreme Wazamono pula adalah pedang milik the greatest swordsman in the world dalam dunia One Piece, iaitu pedang Yoru milik Dracula Mihawk. Yoru merupakan antara salah satu Kokuto ataupun Black Blades yang terdapat dalam dunia One Piece, yang mana Oda menuliskan di sini bahawa Black Blade merupakan the most elite sword yang pernah wujud. Pedang ini menjadi Black Blades disebabkan oleh pertarungan yang tidak terkira, dan Black Blades terkenal dengan daya tahannya yang sangat kuat sehingga dikatakan bahawa pedang ini tidak akan membengkok walau seinci sekalipun dipijak oleh dinosaurus. Akhir sekali, pedang yang keempat yang diberitahu kepada kita semua tergolong dalam kalangan The 12 Supreme Wazamono adalah Shodai Kitetsu. Seperti mana yang kita dapat tengok dalam chapter yang ke-97 muka surat 12, menurut Ippon Matsu, pedang Shodai Kitetsu dan keturunannya adalah pedang yang hebat, namun kesemua pedang ini telah disumpah. Walaupun berita tentang sumpahan pedang Shodai Kitetsu ini sangat masyhur di kalangan pengguna pedang, namun di manakah lokasi pedang Shodai Kitetsu ini masih lagi tidak diketahui sehingga kini. Kitetsu sebenarnya merupakan nama gelaran bagi sekumpulan penempa pedang yang berasal dari negara Wano Kuning yang bertanggungjawab untuk menghasilkan siri pedang Kitetsu. Mereka mempunyai kemahiran yang sangat hebat dan telah berjaya untuk menempa beberapa pedang yang terbaik di dunia. Namun demikian, setiap daripada pedang Kitetsu mempunyai sumpahan tersendiri yang dikatakan bakal meragut nyawa penggunanya. Disebabkan oleh hal yang demikian, kini tiada lagi pengguna pedang yang berani untuk menghayunkan pedang Kitetsu ini. Sebahagian daripada mereka bahkan menjadi paranoid untuk menjual pedang Kitetsu ini pun, kerana dikatakan bahawa apabila sumpahan pedang ini telah membunuh penggunanya, pedang tersebut akan kembali semula kepada penjualnya.
Namun demikian, sumpahan yang terdapat pada pedang ini dapat diatasi dengan nasib baik yang dimiliki oleh seseorang, seperti mana yang telah dilakukan oleh Zoro, macam mana yang aku dah ceritakan dekat korang dalam mukadimah video ini tadi. Setiap daripada pedang Kitetsu dihasilkan oleh generasi yang berbeza, dan semakin bertambah generasi, semakin berkuranglah kehebatan pedang yang dihasilkan. Terdapat 3 kategori bagi pedang Kitetsu ini, iaitu Shodai Kitetsu, Nidai Kitetsu dan Sandai Kitetsu, dan hanya Shodai Kitetsu sahaja yang tersenarai dalam kalangan The 12 Supreme Wazamono. Kemudian Oda telah meng-highlightkan kepada kita 5 pedang daripada kumpulan 21 Excellent Wazamono. Yang pertama adalah pedang Wado Ichimonji yang pada asalnya dimiliki oleh Kuina dan keluarganya. Namun setelah kematian Kuina, Zoro telah meminta izin daripada Koshiro yang merupakan ayah kepada Kuina untuk memiliki pedang tersebut, sekaligus menjadikan pedang ini sebagai lambang ikrar di antara Zoro dan Kuina. Wado Ichimonji juga merupakan sebuah karya agung Shimotsuki Kozaburo, seorang swordsmith dari Wano. Seterusnya pula adalah Ame no Habakiri dan Enma yang merupakan pedang yang pernah dimiliki oleh Kozuki Oden, dan kedua-dua pedang ini merupakan pedang yang pernah memberikan luka yang parah kepada Kaido. Setelah kematian Kozuki Oden, pedang Ame no Habakiri telah diwariskan kepada anak lelakinya, iaitu Kozuki Momonosuke, manakala Enma pula telah diwariskan kepada anak perempuannya Kozuki Hiyori, yang kemudiannya telah diberikan kepada Roronoa Zoro untuk menggantikan pedang Shisui yang pernah digunakan oleh Zoro. Ame no Habakiri merupakan hasil terhebat daripada seorang pembuat pedang yang terbaik, which is Kozuki Sukiyaki, dan pedang ini standing dengan pedang Enma yang merupakan sebuah masterpiece daripada Shimotsuki Kozaburo. Sementara pedang Ame no Habakiri dikatakan mampu untuk membelah sehingga ke syurga, pedang Enma pula dikatakan mampu untuk membelah sehingga ke dasar neraka. Pedang yang keempat dalam kategori 21 Excellent Wazamono pula adalah Shisui, yang merupakan pedang yang pernah dimiliki oleh seorang pemedang legenda yang bernama Shimotsuki Ryuma. Setelah kematian Ryuma, pedang ini telah disemadikan di dalam pusara bersama tuannya. Namun pada 23 tahun yang lepas, pedang ini telah dicuri oleh Gekko Moria yang telah mencuri rangka Shimotsuki Ryuma dari kuburnya untuk dijadikan sebagai askar Gekko Moria. Rangka tengkorak Ryuma ini kemudiannya telah dijadikan sebagai zombie Ryuma dengan menggunakan bayang-bayang yang diambil daripada Brook, dan setelah zombie Ryuma ditewaskan oleh Zoro, maka pedang Shisui yang digunakannya telah diserahkan kepada Zoro dengan cara yang sah. Akan tetapi disebabkan oleh pedang ini dianggap sebagai sebuah khazanah negara Wano, maka Zoro telah memulangkan semula pedang Shisui ini ke bumi Wano setelah mendapatkan pedang Enma sebagai ganti. Pedang Shisui ini juga merupakan antara salah satu daripada pedang Black Blades yang terdapat dalam dunia One Piece, dan setakat hari ini hanya Yoru milik Mihawk dan Shisui milik Ryuma sahaja yang dikenal pasti berada dalam Liga Kokuto atau Black Blades. Dan insyaAllah lepas ni aku akan hasilkan teori 10 pedang yang mungkin bakal berada dalam golongan Black Blades. Okay, so stay tuned to my channel. Akhir sekali, pedang yang kelima yang ditunjukkan dalam booklet pada kali ini adalah Nidai Kitetsu yang telah ditempa oleh Kotetsu, yang merupakan moyang kepada Tenguyama Hitetsu aka Kozuki Sukiyaki. Pedang ini kini dimiliki oleh Kozuki Sukiyaki dan mempunyai kemampuan yang standing dengan Wado Ichimonji, tanding dengan Shisui, Enma dan Ame no Habakiri. Seperti mana pedang Kitetsu yang lainnya, pedang ini juga mempunyai sumpahan yang berbahaya. Kemudian dalam muka surat yang ke-11 booklet Road to Laugh Tale, kita telah ditunjukkan dengan 2 pedang daripada keluarga 50 Fine Wazamono, iaitu Yubashiri dan Kashu. Pedang Yubashiri merupakan pedang milik keluarga Ippon Matsu yang telah diberikan kepada Roronoa Zoro setelah Ippon Matsu melihat kemampuan Luck Zoro untuk mengatasi sumpahan yang terdapat pada pedang Sandai Kitetsu, dan Ippon Matsu juga mengatakan bahawa ia dapat melihat mata seorang pengguna pedang yang sejati dalam mata Zoro. Hal ini kita dapat tengok dalam manga pada chapter yang ke-97 muka surat 16. Pedang yang kedua pula adalah Kashu yang pada asalnya dimiliki oleh Mr. Eleven daripada organisasi Barak Work, namun setelah ditewaskan oleh Tashigi, pedang tersebut telah pun bertukar tangan menjadi milik Tashigi. Kategori pedang yang seterusnya pula adalah Name Blades ataupun Meto. Pause kejap. Untuk video pasal pedang Meto ni, aku dah pernah hasilkan full video pasal pedang ni secara detail, so bolehlah korang layan lepas ni. Okay, alright, kita sambung balik. Dalam booklet pada kali ini, Oda telah meng-highlightkan 2 pedang Name Blades, Shigure dan Sandai Kitetsu. Shigure adalah pedang yang dimiliki oleh Tashigi, dan pedang ini dilihat mampu untuk menerima serangan daripada Wado Ichimonji milik Zoro walaupun berada pada kategori yang berbeza. Manakala pedang Sandai Kitetsu pula adalah pedang milik Roronoa Zoro yang telah dimiliki olehnya dari kedai Ippon Matsu di Lock Town. Seperti pedang Kitetsu yang lain, pedang ini juga dikatakan telah disumpah. Kita kemudiannya telah didedahkan dengan 5 ungraded swords, iaitu pedang Kikoku milik Trafalgar Law yang juga merupakan sebuah pedang yang mempunyai sumpahan dengan bilah yang panjang dan sangat sesuai dengan kemampuan OP Nomi milik Law. Yang kedua adalah Hasaikai milik Kaido, yang ketiga dan keempat pula adalah Sukesan dan Kakusan milik Kinemon, dan yang terakhir adalah Shuji Shibai milik Kurozumi Kanjuro. Tambahan pula
pula Oda telah menunjukkan kepada kita senarai nama pedang yang grade-nya masih lagi tidak diketahui, yang mana 3 unknown grade sword yang telah di-highlightkan oleh Oda adalah Griffon milik Shanks, Oto dan Kogarashi milik Golden Lion Shiki, dan Mole milik Charlotte Katakuri. Oda Sensei juga telah memberikan senarai nama pedang dan penggunanya yang juga tergolong dalam unknown grade seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Akhir sekali, Oda telah meninggalkan kita dengan pedang yang masih lagi tidak diketahui namanya, apatah lagi grade-nya. Pedang yang dimaksudkan itu termasuklah pedang yang digunakan oleh Dark King, Silver Relic, Beastar dan Fujitora Issho. Oda juga memberikan kita satu persoalan yang sangat-sangat menarik pada kita pada penghujung muka surat yang ke-11 ini, iaitu adakah semua pedang dalam dunia One Piece mampu untuk bertukar menjadi Black Blades? Adakah cukup hanya dengan haki? Kalau korang nak tahu jawapan daripada aku, nantikan dalam video yang akan datang. InsyaAllah aku akan hasilkan satu video teori berkaitan persoalan yang telah ditinggalkan oleh Oda Sensei kepada kita semua. So gang, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. Jangan lupa untuk terus menyokong YouTube channel Kimi Scoverto untuk masa yang akan datang, dan share video-video daripada channel ini kepada semua yang berada di luar sana agar kita dapat bersama-sama berdiskusi tentang perkembangan terkini One Piece. Dan aku mensasakan 150,000 subscribers kali ini, dan aku harap bantuan dari nakama-nakama Scoverto supaya aku dapat sempurnakan Takaza ini. So guys, see you in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi